wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ni kita dapat berjumpa lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertamanya saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya juga pada malam ni kita dapat lagi bersama secara maya dalam perjumpaan program Generasi Al-Quran yang telah kita anjurkan setiap malam sejak daripada 13 Ogos yang lepas. Hari ini kita dah sampai ke siri yang ke-74. Bermakna 74 malam berturut-turut kita telah dapat bersama. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang istiqamah mengikuti program ini. Di mana setiap malam kita berjumpa dengan ustaz atau guru-guru kita, dan setiap malam kita ada guru yang baru dan insya-Allah akan bersama kita untuk mengisi program kita pada insya-Allah. Jadi pada malam ni seperti mana yang telah saya maklumkan kemarin semalam, ustaz yang tetamu kita pada malam ni adalah Ustaz Muhammad Muhyiddin bin Haji Ishaq, yang telah pun ada dalam Google Meet kita. Tuan-tuan boleh lihat, insyaAllah tak mudah lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermaksud kita insyaAllah bolehlah menjalankan program kita. InsyaAllah semoga program kita dirahmati Allah dan semoga program ini dapat berjalan lancar hingga selesai insyaAllah pada malam ini. Jadi bagi memulakan program kita pada malam ini, marilah seperti biasa kita mulakan dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, program ni saya kira dah sampai ke 4 siri. Kita dah biasa sangat dengan program ni, dan seperti biasa kita akan jalankan program ni dalam 3 segmen. Iaitu segmen pertama kita akan membaca Al-Quran mengikut bacaan Ustaz, untuk mengetahui Ustaz Muhammad Muhyiddin. Setakat ni kita banyak menggunakan kaedah seperti mana bacaan Yasin, surah Yasin, di mana Ustaz guru kita akan baca, kita akan dengar di rumah masing-masing dan kita akan cuba ikut di rumah masing-masing insya-Allah. Selesai saja bacaan Al-Quran oleh Ustaz, jadi kita akan masuk terus ke segmen yang kedua. Jadi kita terus sambung dengan tazkirah. Selepas bacaan Quran, minta Ustaz sambung dengan tazkirah dalam segmen yang kita namakan sebagai Q10. Q10 tu nama saja, kita namakan saja kuliah 10 minit, tetapi Ustaz nak bagi tazkirah 10 minit pun insya-Allah kami akan tunggu, kerana insya-Allah tak ada apalah, kita dah rehat je, kita tunggu nak tidur lagi malam ni. Sekarang ni aktiviti di surau, di masjid semua dah selesai, semua dah balik dah ke rumah masing-masing insya-Allah. Semua mengantuk atau tak mengantuk saja yang menjadi halangan dia. Jadi saya pun percaya Ustaz pun bagi maklumkan kata tadi Ustaz pun ada kuliah sebenarnya maghrib. Jadi kita ada sejam selepas solat maghrib, solat isya, kita sempat pulang ke rumah untuk program ni. Jadi sebab tu saya kata yang mana ada di konsif ke pasar raya ke, semua dah balik lah. Ada kat restoran pun dah semua dah sempat balik dah boleh. Ikuti kalau nak boleh menyertai program ni. Dan untuk mengetahui Ustaz, program ni kita buka kepada umum, bukan orang penduduk Taman Jawi saja, Sejaya saja. Malah ada yang daripada Selangor, daripada negeri-negeri lain pun ada menyertai. Alhamdulillah. Tapi walau bagaimanapun, setiap malam bilangan dia antara 30 ke 50 macam tu lah. Malam ada 40, ada 50. Kecuali malam-malam tertentu saja yang banyak insya-Allah. Itu biasa.
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selesai saja Ustaz memberi tazkirah dalam segmen yang kedua. Saya akan buka untuk segmen yang ketiga. Segmen ketiga tu segmen interaksi. Segmen interaksi ni kita sembang-sembang santai, nak tanya soalan ke, nak kongsi maklumat ke dan sebagainya. Bolehlah tuan-tuan dan puan-puan bersembang dengan Ustaz. Saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sembang dua orang, ikut kesesuaian masa. 3 ke 4 orang ke, kesesuaian masa dan soalan panjang mana jawapan yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni insya-Allah kita akan baca Al-Quran surah Al-An'am ayat 152 sampai 165, iaitu penutup pada surah Al-An'am. Untuk kita semua, surah Al-An'am adalah mengandungi 165 ayat. Jadi malam ni adalah penutup dah bagi surah Al-An'am 165 ayat. Jadi ayat-ayat tersebut berada di muka surat 149 dan 150. Tuan-tuan boleh buka masa Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan muka surat 149 dan juga 150 insya-Allah. Ataupun tuan-tuan boleh baca terus pada presentation yang ada dekat skrin kita sekarang ni, ayat ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Muhyiddin bin Haji Ishaq untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ayahanda Cikgu Rahim, yang dihormati semua ayah-ayah, ibu-ibu yang berada di dalam kita panggil sebagai halaqah kita secara maya pada malam ni. Jadi seperti sedia maklum nama saya dan saya ni muda lagi lah. Jadi muda ni kadang-kadang laju, kadang-kadangnya tengok kepada situasi. Jadi insya-Allah dalam tempoh yang masa kita akan baca. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berilah kita kelancaran insya-Allah. Kita mula insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم
مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk kita membaca kalam Allah. Pada malam ni mungkin tuan-tuan bersama dengan saya agak laju. Minta maaf terlebih dahulu pasal saya tak reti nak baca pelan-pelan. Kalau pelan-pelan, nafas saya pun pelan-pelan hilang. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kulten kuliah 10 minit ni saya tak banyak apa nak kongsi dengan ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di rumah ataupun di mana saja ada pada masa ni. Cuma pada bacaan kita tadi ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada seluruh manusia, iaitu pada ayat surah Al-An'am ayat 160. Kalau kita tengok balik kepada ayat 160 surah Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Pada kultan ni saya nak ambil ayat ini untuk kita sama-sama merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh menyayangi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Allah Subhanahu wa taala kata barang siapa membawa amal yang baik, yakni orang yang melakukan amal-amal kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja dia berada, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada dia falahu 'asyru amsalha. Kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dengan satu kebaikan 10 pahala, 10 ganjaran. Tetapi manusia bila menyebut tentang ganjaran dari Allah, ada yang sedar secara iman, ada yang menanti tak dikunjung tiba, merasakan benda itu macam sia-sia. Hanya yang iman penuh di dada merasakan yakin dengan asyru amsalha. Seperti Nabi SAW, riwayat Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebut dalam satu hadis, katanya Rasulullah SAW, anna rabbukum azza wa jalla rahimun. Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi sebut sungguhnya Tuhan kalian adalah rahimun, yakni maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kasih sayang dia ke atas orang yang beriman. Maka kalau orang beriman dia tidak merasakan Allah tidak kasihkan dia, maka dia di kalangan orang yang sangat-sangat rugi. Dia sangat-sangat terkebelakang. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang beriman daripada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah mengasihi di kalangan hamba-Nya yang beriman sebelum adanya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, Nabi sebut rahimun, maka Allah menitikkan ataupun Allah menurunkan, mencurahkan kasih sayang dia ke atas manusia
man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Kata Nabi SAW, siapa yang dia baru niat nak buat satu kebaikan, tetapi dia belum melakukan kebaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala kutibat lahu hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah berikan satu pahala kepada dia. Itu yang hebatnya kita jadi orang yang beriman. Satu pahala sahaja daripada niat yang belum kita apa-apakan lagi dalam perbuatan. Kita nak buat tapi belum tentu baik, belum tentu boleh, belum tentu berjaya. Kita manusia yang lemah, kadang-kadang boleh buat, kadang-kadang sampai masa tak mampu nak buat. Tapi niat tu ada. Contohnya pada masa COVID-19 ni, Allah menguji seluruh alam. Nah, daripada Malaysia sampailah ke benua-benua ni, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, kita tak mampu melaksanakan umrah dan juga haji. Maka Allah Subhanahu wa taala, bila Allah menyekat, Allah Subhanahu wa taala melihat di kalangan hamba dia siapa yang benar-benar putus asa dengan dia. Siapa yang benar-benar betul meninggalkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nak melihat siapa yang benar-benar betul mengharapkan masih ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dia gapai dalam usia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang berbaki. Boleh jadi 1-2 tahun lagi kita boleh buat umrah. Dalam masa kita teringat tentang rahmat Allah, nak mengurniakan ibadah umrah dan haji untuk dibuat, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pada kita tahun ni ada dah jemaah yang boleh buat haji. Siapa mereka ni? Mereka yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sikit nilai iman. Mereka yakin kepada Allah tapi mereka tak tahu bila mereka nak buat lagi ibadah ni, bila mereka nak boleh buat lagi. Yang mereka dengar daripada orang-orang yang hanya mendengar daripada orang yang menyampai. Tetapi mereka tidak berpandukan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang niat sudah diberikan pahala. Kita nak pergi umrah tapi tak tahu bila. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hadiah. Bila mana satu masa kita ada upaya kudrat. 20 tahun dulu mungkin kita tak larat, tapi Allah bagi kita pahala. Saya kongsi pengalaman saya. Ketika saya menziarahi satu segerombolan para jemaah umrah yang nak menunaikan umrah. Saya di kalangan yang tak mampu menunaikan umrah kala di sudut harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada saya ada satu hamba Allah ketika mana saya ziarah satu gerombolan manusia jemaah umrah, satu makcik yang sangat kita sebut uzur sebut kepada saya, "Ustaz, kalau nak pergi umrah rajin-rajin bertalbiyah." Saya kata macam mana nak bertalbiyah ni, saya pun tak tahu amalan yang menjadi khusus untuk sampai niat kita. Dia kata tetapkan niat untuk datang umrah tetapi bertalbiyah pada 7 pagi dan 7 petang. Baca 7 pagi, 7 petang. Labbaik Allahumma labbaik, baca. Moga-moga dengan talbiyah kita Allah undang. Saya dari itu saya bertalbiyah. Moga-moga Allah jemput saya. Dalam berapa masa selepas saya bernikah, Allah Subhanahu wa taala angkat saya menunaikan umrah dalam bentuk hadiah. Kalau mampu tidak mampu. Saya tak mampu nak cari duit sampai 7-8 ribu, tapi ada orang telefon saya, "Ustaz nak pergi umrah?" Tak ada orang jawab, saya tak, kalau nak pergi umrah tak nak pergi. Melainkan orang gila mungkinlah. Orang gila pun rasa nak pergi ya saya. Orang yang gila pada iman dia mungkin dia tak nak pergilah. Tapi Allah angkat pada saat itu. Kerana kita yakin apa yang kita buat itu ada satu sikit keistimewaan di sisi Allah. Tapi Nabi SAW kata, "Fa in 'amilaha kutibat lahu 'asharan ila 700 ila ad'afin katsirah." Kata Nabi SAW, siapa yang buat tadi tak baru niat tapi tak buat dapat satu pahala, tapi siapa yang buat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia kutibat lahu 10, dan kata Nabi diganda 700 kali ganda. Dan kata Nabi SAW adhafin kasirah, dia tambah lagi banyak kalau Allah Subhanahu wa taala nak berikan kebaikan
kepada kita, pahala yang banyak kepada kita. Sebab tu orang yang kita tengok amalnya sikit tapi ikhlasnya betul-betul di sisi Allah diterimanya. Maka kita tengok dia buat sikit tapi dia doa dapat selalu. Dia tak kaya, tak banyak nak menderma, dia tak banyak, tak pandai bercakap, tapi doa dia makbul. Di mana tu? Di kalangan mereka ini, di kalangan mereka yang di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah sebut pada sambungan ayat tadi, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Allah sebut juga tentang orang yang buat kerja jahat. Nah, kalau kita tengok hari ni, orang buat kerja jahat bukan dekat zahir. Orang buat kerja jahat dalam batin pun buat. Orang buat kerja jahat bukan secara luaran yang kita nampak di mata kita di luar realiti, di pekan-pekan di atas jalan raya, tapi dalam orang kata medsos ataupun media sosial pun banyak orang buat jahat. Tapi kata Nabi SAW, perkataan rahim yang saya sebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW, wa man humma bisayyi'atin, siapa-siapa yang dia niat baru nak buat jahat. Niat baru nak buat jahat. Contohnya, tengok nak masuk ke masjid, ke surau, tengok ada orang tinggal apa-apa kat luar yang berharga. Kita pun niat, kalau aku ambil bagus, mayang tadi pun dia ingat tu je. Katanya Nabi SAW, falam ya'malha. Bila mana dia sampai masa dia nak buat, dia diberi iman, diberi sedikit rahmat, dia rasa takut nak buat. Dia rasa takut nak buat satu-satu kejahatan dia kepada Allah. Kerana saat dia nak buat, dia sedar Allah melihatnya, dia sedar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam ya'malha, kata Nabi, kutibat lahu hasanah. Tak buat yang dia niat satu jahat tadi, Allah bagi satu pahala. Tapi jangan, bukan saya nak suruh niat buat jahat. Cari duk niat buat jahat pula. Tak apa, niat tapi ikut boleh batal niat. Boleh batal dengan niat tadi, dapat satu pahala. Tapi kalau orang itu terdetik ataupun kita terjumpa orang nak buat jahat dalam keadaan dia, kita panggil kurang keimanannya, kita sempat tarik dia supaya jauh daripada kejahatan, maka kita diberikan pahala seperti mana dia meninggalkan satu kejahatan tadi disebab kita menghalang dia. Maka itu kelebihan pula. Maknanya buat baik pun ada kelebihan, buat jahat tadi, tak bau niat jahat tadi, bila meninggalkannya juga ada juga kelebihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tak tinggal kosong orang yang mencegah satu kemungkaran buat dirinya ataupun buat masyarakat setempatnya. Tapi katanya Nabi SAW, fa in amilaha, dan kalau kata dia buat juga perbuatan jahat tadi, kutibat lahu wahidah. Katanya Nabi, kalau dia buat juga jahat tadi, Allah bagi dia satu juga dosa. Tapi kalau dia Allah Subhanahu wa taala berkenan nak menghapuskan dosa dia tadi, Allah berkenan nak ampunkan dia. Kerana dia mungkin terpengaruh dengan orang, kerana dia mungkin tergelincir sikit, semayang dah tergelincir sikit, Allah kesian kat dia. Allah simpati dengan nasib dia. Dalam amal tak banyak, amal yang jahat sikit pun dia gagah nak buat juga. Maka yamhuhallah, maka Allah hapuskan dosa tu kalau Allah nak hapuskan dosa tu. Ini kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai Tuhan kita, Rabb kita. Allah kasihkan Nabi dan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yamhaluka 'ala Allah illa halak. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang binasa kerana Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya orang yang nak ditakdirkan untuk dibinasakan. Dalam ayat 160 surah Al-An'am tadi Allah sebut wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala sebut sedang mereka sedikit pun tidak dizalimi. Kalau mereka tergelincir melakukan dosa kerana mereka terpedaya dengan tipu daya syaitan, mereka sedikit pun tidak rugi. Mereka sedikit pun tidak
kita sebut sebagai orang yang diarahkan, melainkan mereka sendirilah yang terpedaya dengan pujuk rayu nafsu dan juga syaitan. Moga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kita semangat di bulan Rabiul Awal, kita suka untuk melakukan amal soleh. Dia sekadar meniru tak mampu. Ramai orang tiru. Tiru buat baik. Contohnya kawan ni pakai baju nampak cantik, nampak bersih, kita tiru. Tapi juga perlu kepada suka. Yakni melakukan satu amal dengan rasa suka untuk melakukannya. Bukan sahaja dia itu diajak, macam contoh tuan-tuan masuk dalam majlis halaqah online pada malam ni. Kalau dia ikut, mungkin dia tak mampu bertahan. Tapi kalau dia memang suka kepada ilmu Quran, suka mendengar perkongsian daripada ulama, daripada guru-guru, daripada ayat-ayat Quran, maka suka tadi mendorongkan dia untuk payah meninggalkannya. Mendorong dia untuk suka atau menjadikan itu satu yang untouchable, yang tak boleh diganggu oleh mana-mana jadual lain, melainkan dia berada dalam suasana baik, dan dia mintalah daripada melakukan amal ataupun perbuatan jahat ketika hayat dia. Satu benda yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat. Nabi SAW mendidik para sahabat supaya sentiasa buat baik. Kerana kalau diizinkan ajalnya tamat pada saat itu di dalam kebaikan. Jangan melakukan kejahatan, kerana kalau diizinkan ajalnya berlaku ketika itu, ajalnya akan diambil dalam keadaan kufur kepada Allah, dalam keadaan terangkat dengan dosa-dosa yang sedang dilakukan. Moga Allah pelihara kita, saya, ayah-ayah, ibu-ibu yang bersama pada malam ni dan seluruh muslimin muslimat daripada amal jahat, dan terdorong ataupun kita panggil terpilih untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu, full time lebih 10 minit lah sebenarnya. Jadi saya ni tak persiap lah banyak-banyak, tapi cukuplah, orang kata buah untuk tuan-tuan. Terkejut juga saya ni terpilih dalam program tuan-tuan ni. Sekadar berkongsi, yang baik datang pada Allah, salah silap saya mohon ampun dan maaf. Saya serah balik kepada ayahanda Cikgu Rahim. Alhamdulillah, subhanallah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muhyiddin yang telah melaksanakan program ni dengan jayanya bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Tadi kita bersyukur kerana pada malam ni kita dapat dengar sama-sama bacaan ayat-ayat suci daripada imam muda kita ni, daripada surah Al-An'am tadi kita dah dengar bersama-sama dan kita dapat ikuti bersama di rumah. Alhamdulillah. Iaitu daripada ayat 152 sampai 165 menutup pada surah Al-An'am. Dan seterusnya kita juga dapat mendengar tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz, yang saya rasa dapat menyentuh hati dan perasaan kita supaya bermotivasi untuk melakukan benda-benda baik, benda-benda soleh, dan meninggalkan benda-benda yang maksiat ataupun benda-benda jahat, supaya kita diredai Allah SWT. Jadi di mana kalau kita melakukan benda-benda, niat nak buat benda yang baik, kita dah dapat 1 pahala. Kalau kita buat dapat 10 kali ganda. Kalau kita berniat nak buat benda jahat tetapi kita kemudian tak melakukannya, kita dapat 1 pahala. Begitu juga kalau kita mencegah orang lain daripada melakukan perkara mungkar, insya-Allah kita akan dapat ganjaran daripada Allah SWT. Walaupun sebenarnya kita nak mencari keridaan Allah, kita tak kisah macam mana ganjarannya, kerana redha Allah yang kita cari. InsyaAllah kalau Allah redha, insyaAllah kita akan jadi orang yang berbahagia dan sejahtera dunia akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada ustaz kita. Jadi ustaz kita ni memang muda lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz Muhyiddin baru 32 tahun. Baru 32 tahun, tapi saya tengok tuan-tuan memang dah matang dah, dah lama dah, sampai untuk tuan antara tugas kita adalah
imam di Masjid Ar-Ridwan, pusat bandar Pak Buntah Perak. Yang lain-lain ustaz mengajak di mana saya tak pasti, nanti kita perkenalan dengan ustaz. Tetapi seperti mana yang tuan-tuan dengar tadi daripada awal, ustaz panggil saya Ayahanda Cik Ibrahim. Sebenarnya kami ni memang dulu memang rapatlah, berjiran. Saya duduk masa di kuartus sekolah dengan Masjid Agama Limbung Tebang, kami berjiran daripada kecil. Anak-anak Ustaz Ishak, seperti untuk ketahuan tuan-tuan, Ustaz Muhyiddin adalah anak Ustaz Haji Ishak yang telah bersama kita dalam siri kita yang lepas, beberapa siri yang lepas. Ustaz Ishak ini adalah anak-anak Ustaz Ishak. Jadi kami berjiran, biasa main bola sekali. Saya yang tua ni main dengan budak-budak ni. Ni main di Padang dengan kawan-kawan mereka semua yang kecil-kecil tu. Masa tu saya rumah dekat tepi Padang tu, nampak mereka main, saya pergi main Padang. Ada peristiwa berlaku. Biasa kira lah main bola ni, rebut bola. Saya tak kena bola, kena kaki adik Muhyiddin, Amar sampai tergeliat lah kata. Macam tu lah keadaannya. Selain daripada itu kami juga buat untuk pergi ke sekolah anak-anak kami di situ, kami selalu bertukar-tukar kenderaan, bawa anak-anak penduduk taman, penduduk di situ untuk pergi ke sekolah Pematang Tok Mahat, SK Pematang Tok Mahat. Jadi antaranya Muhyiddin pun ada bersama. Jadi itulah keadaan kami bersama. Jadi walau bagaimanapun perkembangan Ustaz Muhyiddin sampai sekarang ni dah jadi apa, imam dah berkahwin dah semua. Saya tak dapat maklumkan macam mana keadaan dia. Jadi belajar di mana, saya rasa belajar di Mesir juga kot, ataupun di mana lepas daripada sekolah ke mana, dan sekarang ni macam mana sampai boleh dilantik jadi imam dan sebagainya. Itu adalah bidang yang Ustaz Muhyiddin ceburi. Saya rasa eloklah ustaz sendiri yang taruh memperkenalkan diri, kerana kalau ustaz memperkenalkan diri, macam orang kata, tak kenal tak cinta. Jadi kalau dah tahu apa yang ustaz perkenalkan diri, mungkin menjadikan satu motivasi untuk jemaah yang ada di sini untuk bersembang dengan ustaz nanti. Jadi dengan itu saya mempersilakan ustaz untuk membuat takrif. Silakan ustaz. Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekadar saya pun rasa malu juga nak cerita ni kan. Sebab saya orang biasa aja. Jadi ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya dulu macam yang dimaklumkan oleh ayahanda Cikgu Rahim, dan saya terperasan bersama dengan saya pada malam ni ibunda yang mengajar saya agama di sekolah SKPTM, iaitu Ustazah Maimun. Alhamdulillah Ustazah. Jadi tuan-tuan, saya dulu orang kata belajar di SKPTM lah. Cuma hasrat ayah saya ni, dalam ke-8 anak dia nak semua mesti belajar di sekolah agama. Tak kira habis duit, sekolah apa sekalipun mesti belajar. Jadi saya ni dulu tak berkenan ke sekolah agama ni, bukan apa, rasa kena duduk asrama. Jadi Allah hantar saya ni sekolah jauh di Al-Ustaz. Masa tu duduk di Pulau Pinang. Jadi duduk pun hujung Pulau Pinang lah, Nibung Tebal sebelah. Jadi belajar di Mata Mahmud Al-Ustaz ni lebih kurang 6 tahun. Lepas tu saya tak berkesempatan ke Mesir lah. Jadi saya menyambung pelajaran pada saat tu di College Universiti Insaniah. Sekarang ni nama baru dia Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Kuala Ketil. Jadi lama juga, 4 tahun juga saya di situ. Lepas tu belajar sikit, ilmu master sikit. Lepas tu habis itu lah. Lepas tu saya terus keluar. Lepas tu mohon kerja lah. Jadi saya ni dulu sebenarnya, untuk mengetahui ayah ibu lah, saya sebenarnya masa sekolah menengah dari tingkatan 1 sampailah ke tingkatan 6, saya jadi imam
kepada jemaah ni 2 kali ya sepanjang 6 tahun tu. Sangat sikit lah. Jadi sifat saya sangat takut berada di depan orang ramai. Jadi Allah buktikan kata saya mampu dan saya taklah mewarisi ayah saya. Ayah saya pandai bertaranum. Jadi saya ni tiru boleh lah. Jadi tu memang tak jadi. Tiru tu jadi tak jadi. Jadi bila ada kawan saya offer jadi imam, saya mula kita panggil belajar beranilah jadi imam. Pasal masjid ketika tu masjid yang antara yang masjid besar dan terpopular lah ketika tu sebab dia punya aktiviti yang sangat padat. Jadi kita terpaksa jaga diri kita dengan jemaah masjid. Jadi saya jadi bermula 2014 saya mula jadi imam sehinggalah sekarang. Jadi di sana kalau orang cari saya, orang akan sebut imam besar lah. Tapi saya tak pernah mengaku saya imam besar. Cuma saya mengaku saya imam paling besar lah. Kami ada 5 orang imam, saya imam paling besar lah. Kan? Macam tu. Dan saya juga ambil khidmat lah sebagai guru di Sekolah Rendah Agama Rakyat di Titi Serong. Sebagai mudir di sana, Alhamdulillah. Baru dari mudir 5 tahun. Pengalaman masih sikit. Itulah sebab minat saya kepada dunia masjid, dunia pendidikan, dan saya mengajar juga kuliah-kuliah maghrib, subuh, duha, dan saya terima juga jemputan ceramah-ceramah motivasi di sekitar Perak, Bandar Baru, Kedah dan juga Penang lah. Banyak panggil jemputan. Jadi kuliah saya ni kira penuh lah. Ni pun malam ni orang panggil advantage lah. Memang penuh sikit lah. Tu sebab tu kalau tengok muka saya pun muka penat lah sikit. Minta maaf lah banyak. Tapi sebab dia tenaga muda dia lain lagi. Itu sajalah tentang diri saya. Dan berkahwin. Dah berkahwin lah baru seorang isteri. InsyaAllah, dan anak pun baru seorang lah. Tuan-tuan yang ada malam ni dalam grup, saya menginginkan anak yang ramai, harta yang banyak untuk kita buat infak lagi. Tolong doalah kat saya, insyaAllah. Isteri yang ramai tu mungkin saya tak ingin lah. Tapi kalau anak yang ramai tu, harta yang banyak untuk jalan Allah tu, memang saya inginlah. Doalah untuk saya, insyaAllah. Itu sajalah tentang diri saya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa tuan-tuan dah apa kenal sedikit sebanyak akan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin bin Haji Ishaq ni. Dan tuan-tuan mungkin dah timbul minat untuk bersembang dengan Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak buka lah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang dengan Ustaz. Jadi silakan tuan-tuan dan puan-puan yang ada perkara yang nak disembangkan, secara santai saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang dengan Ustaz. Silakan. Tadi apa Ustaz Muhyiddin ada sebut nama Ustazah Maimun. Ustazah Maimun ini adalah sebenarnya isteri kepada Ustaz Muhammad Aziz, iaitu pengurusi surau Taman Jayawijaya, iaitu merupakan penduduk Taman Jayawijaya ni. Jadi Ustazah Maimun, silakan. Ni anak murid sebut nama ni. Anak murid sekolah ni. Silakan sembang sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz Aziz yang teringat kat Mahyudin ni. Ustaz Muhammad Aziz bos saya.
Ni dia ada. Dia ada. Bos saya 4 tahun 5 tahun di Tahfiz Perdana SMKA. Itulah. Okey, itulah. Sihat. Bertambah sihat Ustazah. Tak berjaya lagi nak turunkan berat badan ni. Setiap kali Ramadan doa belum makbul. Okey, tak apa. Jangan sihat. Okey. Okeylah, tak ada apa. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustazah sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Ustaz Muhammad Aziz ada apa-apa nak sebut? Bagi orang lain dulu ke? Bila rakan-rakan yang lain lah. Saya ada sembang dengan Ustaz Mahyudin ni masa nak jemput dia. Masa nak jemput dia itu dah sembang dah. Ustazah Siti Aisyah dengan Ustaz Khairul. Ni Ustaz Mahyudin kenal juga ni. Ada ke? Ada. Mana suara? Bagi suara Ustaz Muhyiddin kat pinggang ni. Ustazah Siti Aisyah dan Ustaz Khairul. Tak bunyi lagi. Ustazah Siti Aisyah. Ustazah Siti Aisyah. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sihat Ustazah? Sihat Alhamdulillah. Ustaz Muhyiddin sihat no? Sihat, bertambah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok saya tengok ceria. Ceria Alhamdulillah. Tahniahlah kepada Ustaz Muhyiddin sebagai generasi baharu ya. Imam muda dia kata tadi imam muda, imam paling besar. Alhamdulillah seronok. Ada unsur-unsur humor untuk kami ibu ayah dalam grup ngaji malam ni. Amin. Ustazah pun tadi ikut bacaan seronok, tengok Ustaz pun puji tadi, dia kata sedap baca, dia tahu dia ikut, dia dengar sampailah sekarang ni Ustaz dia terlampau letih, dia terlelap terus. Dia dah lena letih ya, nak sebut letih siap dia tu tidur. Jadi Ustazah lah terus mengikuti sampai habis. Seronok dengar kupasan yang diberikanlah, yang dilontarkan oleh anak anda Ustaz Mahyudin. Ustazah pun ucap terima kasih bila Cikgu Rahim lah khususnya apabila ayat tadi tu kan yang kata ayat 160 tu, siapa yang buat satu Allah Ta'ala bagi 10. Jadi ni adalah salah satu galakan lah ni. Cikgu Rahim garanti lah dapat 10 tu. Kita buat baik kan, dia garanti lah dapat 10. Amin. Jadi kita yang mengikutinya ni kalau dapat kita panjangkan lagi Cikgu Nolelawati Puan Amnah dan lain-lain lah, Suraya Puan Suraya dan siapa lagi ni Puan Siti kalau kita dapat panjangkan lagi program kita ini kepada kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita yang kita kasihi, kita juga mungkin dengan ikhlasnya tu dah dijanjikan 10 kebaikan. Betul tak Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Janjikan Alhamdulillah. Kita pun bersemangat ni. Naik ambil tafsir. Nampak dia baca tak tafsir ni? Yang tadi saya baca tu kupasan daripada tafsir Ibnu Katsir. Saja dia tadi kata nak buka lah kitab lama yang beli tahun 90 atau 87 dulu. Safatul Tafasir. Ini dah pun jadi tadi lah tengok, membaca sambil tengok tu kan. Jadi terdetik juga di hati. Cikgu Rahim dah dapat 10. Saya belum lagi dapat 10. Kenapa? Saya tak ajak orang lain masuk dalam grup ni, kita saja sebab kita takut mengganggu kan. Tapi sepatutnya tidak ada perlu takut tu ya Ustaz Mahyudin. Ya, tak ya. Kita bagi saja. Macam mana orang berniaga online kan, dia kan kira dia bagi je. Siapa sambut dapatlah. Macam tu jugalah kita kan. Jadi saya suka pada yang tu. Dan sedikit penambahan di sini ni dia kata dalam tafsir ni kan siapa yang berbuat baik dapat 10, itu maksudnya ialah menunjukkan kepada sifat hasanah Allah itu. Maha ihsannya Allah kepada hamba-Nya tu. Dan kemudian pula kita tengok tadi dia kata di sini manakala yang satu dibalas satu itu ialah menunjukkan keadilan Allah. Yang satu dibalas 10 itu adalah kepada fadlullah tu.
anugerah Allah kepada kita. Amin. Manakala yang satu balas satu tu sebagai muamalah. Muamalah keadilan dalam muamalah. Jadi kalau kita reflect balik pada diri kita, mungkinlah kan dalam kita beri ganjaran lah pada ibu-ibu muda contoh, tapi dalam ni semua kami matuk-matuk dah. Cucu kita lah kan. Jadi cucu kita kalau buat baik, kita bagi ganjaran yang lebih. Dan kedekut dengan ganjaran. InsyaAllah, mudah-mudahan ganjaran itu menjadi satu motivasi kepada anak-anak ke, cucu ke, siapa sajalah untuk buat kebaikan. Terima kasih banyak di atas perkongsian ayat yang sangat cantik. Alhamdulillah. Kupasan ayat yang sangat cantik lah. Kalau seterusnya kita tengok lagi tu, dalam ayat seterusnya itu ialah yang kita selalu lafaz dalam doa iftitah kita kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin kan. Sampai habis tu, alhamdulillah. Itulah yang ayat Quran yang telah kita lafaz setiap hari. Lebih memahami doa iftitah tadi tu, kita di situ dah ada pengakuan kita, yang pengakuan tersebut tercatat, termaktub dalam surah Al-An'am. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kaitkan balik dengan siri-siri pembelajaran kita sebelum ini, mempelajari Al-Quran beserta makna itu amat digalakkan sekarang ni. Tak silap semalam ataupun sebelum ni, kalau kita sekadar membaca untuk menghabiskan bacaan, kita hanya dapat bacaan je. Tetapi kalau kita membaca, kita tadabbur, dah sampai masanya hari ini kita membaca dan mentadabbur. Bersama kita, kalau kata macam Ustazah, mungkin kitab bahasa Arab, tak ada masalah. Tapi kalau bersama sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan segrup, boleh pakai kitab-kitab ni Al-Quran yang ada terjemahan. Ustazah ni tadi buka satu, bukan apa ni? Yang ni Miracle Al-Quran ni. Sebenarnya ni hadiah. Ustazah pun buka, dia kata, Masya Allah, tak buka hadiah orang kat diri sendiri ni kan. Maksudnya kebaikan yang dia nak pada kita ni, kita tak buka. Jadi malam ni alhamdulillah, dengan galakan Cikgu Rahim dan juga galakan daripada Ustaz Mahyudin kita, alhamdulillah sudah buka balik. Kesian kat orang yang menghadiahkan kepada Ustazah ni. Alhamdulillah. Hadiah punya berat ni, tak tahulah berapa ni kan. Kan kita ni guru Quran, bila anak-anak habis khatam, waris pakat sedekah lah kat kita buku. Ada sedekah Al-Quran betul, ada yang Al-Quran terjemahan. Inilah masanya pakai, alhamdulillah. Tahniah teruslah berdakwah berdakwah dengan baik. Tengok hati pun dah, tengok rupa pun dah sejuk, seronok tengok. Alhamdulillah. Baguslah Abah dapat anak macam Ustaz Mahyudin. Ustazah tumpang je. Anak sahabat, anak kita juga. Tak begitu Ustazah Maimun? Betul-betul. Saham tu kan, anak sahabat, anak kita, anak murid, anak kita, insya-Allah. Jadi Ustaz Mahyudin malam ni adalah anak kepada ibu ayah yang ada. Ustazah, setakat tu saja Razaf punya respon, teruskan. Alhamdulillah. Boleh jemput lagi ni Cikgu Rahim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Dr. Siti Aisyah. Ya. Cikgu Rahim. Ya. Ada seorang lagi. Adik Mahyudin Amar. Amar. Adik ke abang? Adik kan? Adik saya. Dia di mana? Dia sekarang di Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman, Kulim. Oh, tak ada kat rumah lah. Dia tak ada lah. Dia ada dekat sini juga, kat Pat Buntak juga. Dia duduk di Titi Serong juga. Nanti boleh jemput lah. Boleh jemput, insyaAllah. Amar. Saya terpasan tu Cikgu Ustaz Bukhari. Dulu saya ingat Ustaz Bukhari dulu masa saya di SKPTM tu pernah datang bagi ceramah. Pak Ustaz, sihat no? Alhamdulillah. Diorang pula rumah ni tak dapat lain. Oh tak ada. Ni suara clear. Okey, boleh lah. Haji Bukhari, nama anda diseru, silakan. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya antara makmum-makmum di Pai Buntak lah. Alhamdulillah, kira seronok dengar. Alhamdulillah. Berkat-berkat daripada mu'alim-mu'alimah yang bagi didikan.
syukur. Cuma nak kongsi satu Ustaz, bagi satu dipanggil text line lah. Bila Ustaz bagi motivasi, bagi ceramah kepada anak-anak, kepada ibu bapa ni ataupun makmum-makmum kita ni, tentang mana yang apa penekanan Ustaz tu. Minta bagi sikit satu dua nasihat untuk kita lah semua. Bagi dalam bentuk macam mana tu, Ustaz? Ya, dari segi poin-poin utama lah dalam banyak-banyak tempat yang Ustaz tak tinggal lah. Nasihat-nasihat yang orang kata supaya jadi kekal abadi lah. Ni kita nak cuba lagi. Mungkin maksud Haji Buhari, Ustaz selalu pergi bagi motivasi, bercakap dengan banyak kumpulan audiens, tapi antara perkara-perkara yang Ustaz tak tinggal selalu sebut buat pesanan-pesanan yang Ustaz tak pernah tinggal, selalu berulang-ulang di setiap perjumpaan tu. Minta Ustaz bagi juga pada grup ni apa-apa. Okey, saya jelas. Baik. Selalunya benda yang selalu saya bawa lah. Dulunya mungkin kita panggil tak nampak benda tu, tapi setelah saya belajar dan Allah takdirkan saya mengajak. Di banyak tempat. Satu benda yang selalu saya pesan di mana-mana tempat adalah khidmat kepada ibu dan ayah lah. Kalau kita ada ibu dan ayah, mungkin khidmat itu mungkin terus untuk kita berbakti kepada ibu ayah, walaupun kita susah, walaupun kita dalam kita sebut orang panggil kekurangan ekonomi, tapi sebenarnya khidmat kepada ibu ayah ni bukan kepada kekuatan ekonomi saja, walaupun ia salah satu dari dia, tapi khidmat para ulama sebut antaranya kita berdoa kepada kesihatannya. Kalau ibu ayah kita ada sakit, itu yang saya sebut sebagai bakti. Kalau ibu ayah kita sudah meninggal dunia, maka kita buatlah amal soleh. Kata Sahibu Samahah, mantan mufti negeri Kedah dulu, Datuk Paduka Syekh Badaruddin. Saya sempat belajar dengan Syekh Badaruddin ni ketika di Insaniah. Dalam satu kita panggil wasiat sebelum beliau meninggalkan Insaniah untuk ke jawatan mufti negeri Kedah, dia pesan, dia kata buatlah apa pun amal soleh, termasuklah kepada ibu ayah, dan buatlah amalan untuk diri kita walaupun sikit, dengan solat kita sunat ke, solat fardu ke, solat zikir ke. Niat yang paling afdal ni adalah kita niat kepada hadiah pahala kepada ibu ayah. Jadi saya pesan di mana tempat saya kata niat, kalau ada pahala daripada ibadah kita hantar ataupun kita hadiahkan kepada ibu ayah kita, baik ibu ayah kita masih hidup ataupun ibu ayah kita sudah meninggal dunia, masuk dalam alam barzah lah. Yang kedua, pesanan saya di mana-mana tempat, saya selalu pesan akan kekuatan doa. Sebenarnya doa ni kita buat satu urusan. Selepas satu surat kita hantar surat kedua. Selepas surat kedua tak dilayan juga, kita hantar surat ketiga. Dan doa ni kalau kekuatan dia kita nampak, mungkin kekuatan doa ni datang dalam bentuk atau keadaan yang kita pun tak sangka berdoa itu makbul. Allah bagi kepada kita dalam masa yang sangat-sangat sesuai. Kita rasa nak pada masa kita berdoa, tapi Allah bagi pada masa yang tepat, dengan kekuatan kita berdoa. Sebab tu saya ambil kisah bagaimana satu sahabat saya ni, dia seorang yang sangat teringin nak jumpa Rasulullah. Daripada umur dia 21, dia doa hari-hari. Hari-hari dia berdoa. Masa dia duduk di satu kolej Islam di Perak, dia sebut kepada saya, dia kata teringin nak jumpa Nabi SAW. Dia berdoa. Selain berselawat, dia berdoa. Satu hari kita panggil tidur dalam jemaah lah. Kita tidur dalam satu bilik. Kami lebih kurang 3 orang. Jadi saya tidur di atas. Saya tidur di katil atas. Ada katil 2 tingkat lah. Kawan saya tidur di lantai seorang. Kawan yang ingin jumpa Rasulullah SAW ni, dia tidur di katil atas saya. Jadi tengah saya tidur tu, saya dengar orang menangis. Saya pun gerak dia. Saya pun kata, kenapa menangis? Maka dia sebut, dia kata tadi
nak cerita tapi saya kongsi lah. Nama dia saya rahsiakan. Saya kongsi, dia kata lama dia berdoa. Pada umur dia, pada masa tu umur dia 32 tahun. Saya tanya dia mimpi apa? Dia kata baru lepas mimpi Nabi SAW. Masa tu saya sendiri menangis. Saya kata, macam mana boleh mimpi Rasulullah SAW? Semua orang nak jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi dalam keadaan sangat muda. Dia kata, aku berdoa daripada umur aku 21, aku dah berdoa nak jumpa Nabi. Semenjak dia betul-betul hadir cinta Rasulullah. Dan Allah bagi dia tengok Nabi dalam mimpi dia. Maknanya, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita kena yakin dengan kekuatan doa ni. Bukan hanya doa tu untuk kita. Tapi doa tu, mungkin kita boleh sampaikan doa tu untuk jiran kita. Untuk masyarakat kita. Untuk kerabat kita. Moga doa kita tadi, kalau tak terbalas di dunia, insyaAllah akan disyafaatkan di akhirat, insyaAllah. Dua ni lah selalu pesanan yang saya pesan, dan saya sendiri pun yakinlah dengan dua ni yang insyaAllah. Amin. Itu je. Ustaz, cikgu. Alhamdulillah. Macam mana Haji Bukhari? Terjawab apa yang ditanya? Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua-duanya yang bertanya dan yang menjawab. Rasanya saya cukup setakat ni slot atau segmen interaksi kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah untuk malam esok, Ustazah Siti Aisyah giliran ke kanda Ustaz Khairul Anwar bin Syahidan untuk siri yang ke-75 malam esok, iaitu Ustaz Imam utama kami untuk surau Taman Jawijaya. Kita akan bersama guru kami di Taman Jawijaya, itu Ustaz Khairul Anwar bin Syahidan untuk malam esok. Jadi rasanya sekian saja untuk malam ni. Tetapi sebelum kita tutup program kita pada malam ni, saya nak mohon sangat-sangat kepada Ustaz Al-Qadhi Ustaz Muhammad Muhyiddin untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama, semoga kita mendapat rahmat, insya-Allah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله. اللهم ارزقنا بشفاعة القرآن. اللهم ارزقنا بشفاعة القرآن. اللهم ارزقنا بشفاعة القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami dengan Al-Quran. Kau jadikanlah bacaan kami pada bacaan Al-Quran. Kau jadikanlah telinga kami telinga yang mendengar Al-Quran. Kau jadilah keamanan buat hati kami dengan Al-Quran. Kau jadikanlah mata kami dengan melihat akan Al-Quran. Ya Allah, kesenangkanlah jiwa dan perasaan kami ketika membaca Al-Quran.
ketika melihat akan Quran. Ya Allah, dekatikanlah kami dengan ahli-ahli Quran. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perkara maksiat. Ya Allah, ya Allah, jangan kau padamkan amal soleh kami kerana kesilapan kami dalam amal maksiat. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, kurniakanlah kami syafaat besar di akhirat nanti, iaitu syafaat Nabi kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kami, kasihilah kami. Ya Allah, bimbinglah kami dengan jalan yang lurus. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada semua Ibu Rahim dan ahli jawatankuasa Sama Aziz dan seluruhlah ayah-ayah, ibu-ibu sekalian atas peluang yang dikurniakan, yang diberikan kesempatan buat saya. Ampun maaf kalau ada salah silap dari saya sepanjang perkongsian ni. Saya orang biasa saja, insan lemah. Kalau ada salah silap tu, kekurangan dari diri saya, ampun maaf. InsyaAllah jumpa lagi lah di luar nanti, insyaAllah. Allahu'alam. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Muhyiddin yang telah selesai dengan jayanya melaksanakan program kita pada malam ni. Jadi saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut istiqamah bersama program ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Jadi rasanya setakat itu saja perjumpaan kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Raya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.